We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing that I hope you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. We set out on a mission to find out. Umum mengetahui Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi yang mempunyai pelbagai budaya, etnik dan kaum yang itu sahaja. Pelbagai kaum di Malaysia membuktikan pelbagai etnik yang wujud ada di Malaysia. Kaum yang ada di Malaysia merupakan simbol utama bagi rakyat Malaysia. Apabila wujudnya pelbagai kaum di Malaysia, maka wujudlah pelbagai pada hari ini kami memilih satu tajuk yang agak menarik dan dinamik, iaitu satu tajuk yang mungkin jarang sekali atau jarang mendapat perhatian di khayal masyarakat. Okey, tajuk kami kali ini ialah kami membincang tentang kupasan-kupasan pantang larang di antara kaum-kaum Melayu, Cina dan India selepas bersatu. Bukan itu sahaja, pantang larang terbahagi kepada beberapa aspek, iaitu dari segi pakaian, makanan dan sebagainya. Selain itu, pantang larang adalah benda-benda yang boleh diikuti atau menjadi larangan kepada si ibu selepas secara umum. Pantang larang adalah satu kepercayaan yang dibawa oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu untuk melindungi para ibu daripada terjadinya perkara-perkara buruk pada masa hadapan kembali. Namun, pada penganut agama Islam, kita sendiri dilarang untuk melakukan pantang larang yang bertentangan dengan unsur-unsur Islam dan mempunyai unsur syirik. Pantang larang bersalin ini terdapat beberapa persamaan dan perbezaan bagi setiap kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Contohnya kita boleh lihat perbezaan dari setiap tempoh masa bersalin dan juga masa berpantang. Contoh bagi kaum Melayu, kita boleh lihat tempoh masa berpantang adalah 40 hingga 44 hari, manakala bagi Cina dan India selama 30 hari. Berikut, kami menyediakan beberapa lakonan filem untuk disaksikan oleh anda semua untuk lebih memahami tentang pantang larang bagi kaum Melayu, Cina dan India. Sekian, terima kasih. Masuk. Kak, dia pinjam buku. Kenapa nak pinjam buku? Asal kau tak pakai stokin ni? Alah. Panas lah. Tengok kan, bilik ni kecil. Kau tahu tak nanti mak marah nanti? Kau nak mana marah? Kau tak pakai stokin. Nanti masuk angin. Oh my god. Nantilah nanti kita pakai Kak, kau dah pilih je nama anak kau siapa? Belum lagi sebenarnya. Tunggulah abang kau ni bahan kau bagi tahu namanya apa. Baik, nanti sikit pula. Siapa yang ibu cucu bersih kau tadi kat luar? Suami kita tu katnya. Dah sihat sangat diri tu tak pakai stokin. Nak pakai sekarang? Yelah, okey yang kita pakai. Ni, memang tolong pasangkan nak. Pakai stokin tu nanti masuk angin. Lah, orang cakap degil. Adik jangan nak cakap je lebih. Awak pun sama nanti kau dah mengandung. Pertama, Baik, bersuami Mak. dan selalu memakai pakaian yang tebal. Kaedah ini sangat penting untuk ibu yang melahirkan kerana ibu yang melahirkan ini mempunyai tubuh yang badan yang lemah. Mestilah berpakaian tebal dan berstocking kerana tujuan dia untuk mengelakkan badan dimasuki angin yang membawa mudarat kepada si ibu sekiranya mengambil remeh tentang hal ini. Okey, mak kita tahu. Ini apa nak buat yang jangan ni? Ingat betul-betul ni sebab mungkin masa kamu melahirkan tu ada urat saraf yang rosak. So tujuan dia untuk kecilkan rahim.
urut. Nanti kalau ibu pergi pasar ke apa, nanti kamu boleh tak contoh kakak ni. Yelah. Sini dia. Ibu tahu buat. Ini. Sebab badan kakak ni dia tengah tegang. So kalau urut, dia boleh selesa sikit. Yang kedua iaitu bertungku dan berurut. Bertungku ini penting untuk si ibu untuk membetulkan urat-urat dan saraf-saraf yang mungkin rosak di dalam ketika melahirkan. Bertungku adalah sejenis batu yang panas dan dibalut dengan kain dan kemudian disapu di atas perut ibu. Tujuan dia untuk menghangatkan badan dan rahim ibu, membuang angin dan mengecutkan urat yang kembang dan melancarkan perjalanan darah. Dan seterusnya berurut. Berurut pula memberi keselesaan kepada otot-otot badan yang menjadi tegang semasa proses kehamilan dan melahirkan dan dapat menyegarkan badan si ibu yang lemah. Yang seterusnya iaitu yang ketiga iaitu pemakanan. Bagi ibu yang baru melahirkan, ibu yang melahirkan dilarang untuk memakan makanan yang diawet atau masin. Contohnya ikan masin ataupun ikan kering. Hal ini kerana ikan kering atau ikan masin menyebabkan darah nifas berbau busuk dan menyebabkan si ibu lemah dari segi fizikal dan mental. Si ibu digalakkan memakan ikan yang segar tetapi perlu mengelakkan daripada makan ikan yang berbisa, contohnya ikan keli dan ikan pari. Si ibu juga digalakkan untuk memakan sayur-sayuran dan ulat-ulaman yang bervitamin A, C dan E. Kerana wanita bersalin ini jarang memakan makanan ulaman yang berjala seperti kangkung ataupun kacang botol. Sekian, terima kasih. Hello Susan. Hi, thank you for coming. Ada buat tangan sikit untuk awak. Tak apa. Thank you. Husband I tengah masak ayam halia kat belakang. Itu tradisi orang Cina mengandung, lepas bersalin semua. Okay. Hai, saya Felix. Hari ini saya nak bentangkan tentang persalinan tradisi kaum Cina. Kaum Cina ni dia ada sikit macam dia punya tradisi yang special. Masa dia masak, dia akan masukkan sikit wine beras. Yang ini sentiasa diamalkan oleh ibu Cina dan dikenali sebagai ayam halia. Makanan ni yang masukkan wine beras ni, dia adalah pedas dan panas. Dia untuk membantu yang ibu yang selepas bersalin tu, dia membantu dia mengeluarkan angin dan untuk mengeluarkan tenaga badan dia macam ni. Okay. You bosan-bosan buat apa? Selalu kat rumah. I tengok satu movie ni, Tattoo Jedot, cerita korang baru tau. Handsome dia punya hero. Tapi cerita dia sedih lah. Tapi orang Chinese tak boleh tengok movie banyak ke? Kita tak boleh nangis ke? I bosan lah. Kita tak itu. I kena stop lah. Yang Ya. dari segi penglihatan, kita masa dulu ini orang kita untuk melarangkan ibu yang bersalin tu untuk menonton televisyen. Sebab kalau menonton televisyen yang macam sedih-sedih, dia kan ibu mungkin akan menangis tak? Menangis akan menjejaskan penglihatan mereka. So mereka menghalangkan yang ibu yang bersalin tu untuk menonton televisyen. Okay. You mana sini ikat ni? Tolong. Rimas I. Susan, bukan rambut you dulu warna merah ke? Ya, I kena colour rambut warna hitam. Ikut kepercayaan orang Cina, perempuan lepas bersalin rambut tak boleh colour. Ya. So, I colour balik hitam. Okay. Lagi ada lagi satu pantang larang untuk ibu yang bersalin, iaitu ibu yang bersalin tu tidak boleh mewarnakan rambut macam saya merambutkan warna rambut. Sebab bahan-bahan kimia yang berwarna ni akan masukkan badan ibu mereka dan akan menjejaskan susu mereka yang akan diminum oleh bayi. So ini akan bahayalah untuk bayi-bayi yang mereka Sekarang saya akan menerangkan pantang larang bagi kaum India walaupun saya bukan India.
Dan pantaran pertama bagi kaum India ketika bersalin ialah membalut kepala dan memakai stocking. Tujuan perbuatan ini adalah untuk mengelakkan badan dimasuki angin dan untuk mengelakkan perubahan suhu yang utara yang boleh menyebabkan ibu sesama. Sekarang saya akan menerangkan pandang orang kaum India ketika bersalin dari segi makanan. Dan kaum kaum India ketika bersalin mereka tidak digalakkan untuk minum minuman yang bergas seperti cola dan Pepsi. Sebaliknya mereka digalakkan untuk minum air suam atau susu panas yang boleh menenangkan saraf-saraf ketika bersalin. Selain itu, mereka juga digalakkan untuk makan daun sirih yang boleh mengejutkan saluran peranakan dan menyejukkan badan. Selain daripada itu, mereka juga digalakkan untuk mengambil mandi yang menggunakan beberapa daun herbal yang boleh meningkatkan peredaran darah dan mengurangkan kelelahan si ibu. Okey, berdasarkan projek video yang telah kami laksanakan ni, saya dapat mengetahui lebih lanjut berkenaan pantang larang bagi kaum Cina dan India. Sebelum ni saya hanya banyak mengetahui berkenaan kaum Melayu saja. Berdasarkan kumpulan pula, saya telah memperolehi kumpulan yang okey, yang sentiasa memberikan komitmen dalam setiap melaksanakan tugas-tugas yang diberi. Okey, sekian, terima kasih. Apa yang saya dapat daripada tugasan ini ialah saya dapat mengetahui sedikit banyak mengenai pantang larang bagi kaum Melayu, iaitu amalan bersyukur yang kini dilupakan oleh masyarakat, khususnya kaum muda. Namun begitu, saya perlu mempelajarinya dengan lebih mendalam lagi bagi persediaan masa akan datang. Dari sudut bekerja dalam berkumpulan, saya belajar untuk menerima respon yang baik dan menerima pandangan serta menghormati pendapat orang lain. Sekian, terima kasih. Hai, saya Anissa Adina. Apa yang boleh saya katakan, apa yang saya dapat daripada tugasan ni ialah contoh macam saya melakukan watak seorang perempuan Cina yang 18 salin. Ada certain perkara yang before ni saya tidak tahu. Bila saya buat video ni, saya buat tugasan ni, saya mengetahui contoh macam saya baru tahu yang macam ni tidak boleh colour rambut semasa lepas salin. Itu antara banyaklah benda-benda penting yang selama ni kita tak tahu, kita dapat tahu daripada apa yang kita buat ni. So kalau berkata tentang grup pula, grup saya mempunyai grup yang best sebab kira kita baru kenal tapi kita boleh bekerjasama untuk buat satu kerja ni. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. Okey, selamat sejahtera. Saya Teza ni daripada kumpulan Grup 6 yang tajuk kita tentang bersalin yang setiap tahun, setiap kaum. So, apa yang saya belajar dalam video ni tentang dalam ni, saya belajar banyak. Saya orang Cina tapi saya macam tak faham tentang orang Cina punya tradisi macam tu. So, through this video, I learn a lot about
how to bersalin. Selagi saya akan dapat belajar tentang ambil video ni. Kan kita ambil video ni tu macam kenakan masa lama. Kita kadang fikirkan idea untuk macam depan kamera. Kita ada belajar banyak. Untung banyak lah buat kita sebagai uni life kita punya macam experience lah. Okay, sekian, terima kasih. Till you're announced. We've not yet. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang saya dapat dalam tugasan video ini adalah 3, iaitu kepimpinan, berfikir yang kreatif dan pengetahuan. Kepimpinan kenapa? Sebab saya sebagai ketua bagi kumpulan ini mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menguruskan kumpulan ini untuk menyiapkan tugas saya yang diberi. Okey, selain daripada itu, saya juga ditugaskan sebagai penyunting untuk video ini. Bagi saya, penyunting adalah tanggungjawab yang besar kerana kita perlu memastikan video itu kelihatan menarik dan sebagainya. Dan akhir sekali iaitu pengetahuan pantang larang. Bagi saya, pengetahuan pantang larang bagi etnik Cina dan India adalah sesuatu yang baru. Dan selama ini saya hanya mengetahui untuk etnik Melayu saja. Itu saja daripada saya. Craters like the moon we love like a brother. While he glows. Salam sejahtera, nama saya Yong. Apa yang saya dapat daripada kajian ini ialah saya dapat mengenali pendengaran kaum lain, dan melalui kajian ini saya dapat melihat kebijaksanaan nenek moyang pada zaman dahulu dengan mencipta pandangan orang bersalin yang dapat melindungi ibu ketika bersalin. Dan sebagai generasi muda, saya rasa kami mempunyai tanggungjawab untuk meneruskan tradisi yang baik ini untuk kebaikan kami semua. In my fault. Everyone's Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Asmila binti Saim. Daripada projek video ini, apa yang saya dapat ialah saya dapat mengetahui macam mana orang-orang tua dahulu apabila mereka mengandung saja, mereka perlu menjaga kesihatan. Okey. Bila bersalin kan kita macam banyak organ yang kita gunakan. Jadi perlu untuk kita membuat pantang larang tersebut. Jadi kita lihat pantang larang banyak jenis, bukan saja kaum Melayu yang ada pantang larang, kaum lain pun juga ada pantang larang. Okey, dalam tim lain dia melibatkan banyak kaum tau, ada India, ada Melayu, ada Cina. Jadi dia jadikan saya lebih luas lah, bukan tertumpu pada orang Melayu je. Jadi dia satu yang menarik kan. Okey, bagi saya itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya Azni. Apa yang saya dapat atau refleksi daripada kajian hubungan etnik ialah yang pertama sekali saya dapat tahu tentang kepelbagaian kaum di Malaysia, iaitu 3 kaum terbesar di Malaysia, iaitu Melayu, Cina, India, yang mempunyai ciri-ciri pantang larang bersalin yang tersendiri. Dan keunikan daripada pantang larang tu mengajar saya untuk memahami isu-isu sensitiviti yang dibawa oleh ketiga-tiga kaum tersebutlah, which is do and dance dalam kaum tersebut. Dan tiga-tiga kaum tersebut mengajar saya bagaimana perbezaan yang unik dan dinamik tentang pantang larang satu kaum. Dan apa yang saya perolehi dalam kumpulan saya adalah pembahagian masa yang bijak dan komitmen yang diberikan bagi setiap individu. me and you. Okey, apa yang saya dapat melalui tugasan video ini ialah saya dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang cara-cara yang diamalkan oleh pelbagai etnik dalam mengamalkan pantang larang. Ketika bersalin, saya dapat memahami cara kerjasama yang efektif dan akibat sekian. Seterusnya, saya sebagai pelakon mengetahui sedikit sebanyak tentang cara yang diamalkan dengan lebih mendalam dalam pelbagai etnik, sebagai contoh dalam etnik Melayu, Cina dan juga India. Anybody's got the power. Selamat sejahtera, saya Puan Iswari. Sepanjang tugasan projek video yang dijalankan, saya ditugaskan sebagai pelakon etnik India. Kalau keluarga saya sendiri pun mengamalkan pantang larang secara moden. Apabila saya menjalankan tugasan projek video ini, saya mendapat peluang untuk mengenali tentang pantang larang secara tradisional, yang terutamanya mandian herba. Sebelum ini saya tidak mengetahui tentang kebaikan mandian herba kepada ibu-ibu bersalin. Manakala bagi kumpulan pula, komitmen dengan idea-idea yang diberikan oleh
rakan-rakan sekumpulan saya adalah amat tinggi dan sangat berguna untuk menyiapkan projek video. This is how we do, yeah. Chillin' laid back, streets done, yeah, we do it like that. This is how